Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini cikgu akan masuk tentang tajuk subtajuk terakhir dalam bab 4, iaitu asid nukleik yang merupakan salah satu unsur dalam sel kita. Okey. So asid nukleik ni, apa itu asid nukleik? Asid nukleik ni dia adalah satu atau dua rantaian polimer yang panjang yang terdiri daripada monomer, iaitu unit asas dia nama dia nukleotida. Okey, asid nukleik ni terbentuk daripada karbon, hidrogen, oksigen, hidrogen dan fosfor. Kena ingat. Okey. Kemudian satu nukleotida tu dia terdiri daripada gabungan secara kondensasi gula pentos, base nitrogen dan kumpulan fosfat. Maksud di sini, okey, nukleotida ni dia ada tiga benda yang bergabung dengan untuk membentuk nukleotida, iaitu gula pentos, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Okey, gula pentos ni dia ada dua jenis. Okey, dia ada dua jenis pula. Base bernitrogen ni dia ada A, G, C, T, U, dia ada 5 jenis. Okey, sekejap lagi kita tengok apa dia. Okey, ni contoh gula, bukan. Ni contoh satu nukleotida yang terdiri daripada gabungan kumpulan fosfat, gula pentos yang warna biru ni dan base bernitrogen. Mereka gabung secara kondensasi membentuk satu nukleotida. Okey, terdapat dua jenis gula pentos ni. Gula pentos yang warna biru ni ada dua jenis, iaitu ribosa ataupun deoksiribosa. Dia ikut jenis dia ikut jenis asid nukleik. Okey, ada asid nukleik yang ada gula pentos jenis ribosa, ada asid nukleik yang ada gula pentos jenis deoksiribosa. Okey, base bernitrogen ni ada 5 jenis, iaitu adenina, guanina, sitosina, timina dan urasil. Okey, lepas ni tak mau sebut adenina, guanina pun tak apa, sebut A, G, C, T, U. Okey. So asid nukleik, berbalik pada tajuk yang besar, asid nukleik ada dua jenis, iaitu DNA atau nama sebenarnya asid deoksiribonukleik ataupun RNA, asid ribonukleik. Okey, kalau DNA, gula pentos dia, okey, gula pentos dia adalah jenis gula deoksiribosa. Okey, kalau RNA, nama dia asid ribonukleik, gula pentos dia adalah jenis gula ribosa. Okey, lepas tu base bernitrogen dalam DNA dan base bernitrogen dalam RNA ada perbezaannya. Okey, ni kita tengok ni DNA, ni RNA. Dalam DNA kumpulan fosfat sama, RNA sama, yang beza gula pentos jenis deoksiribonukleik, deoksiribosa. Kalau RNA, gula pentos jenis gula ribosa. Okey, kalau base bernitrogen dalam DNA, dia ada C, G, A, T. Okey, ada 4 saja. Okey. Dalam RNA dia ada C, G, A sama, tapi U. Okey. T tadi diganti dengan U. Tu beza dia. Okey. Okey, ni dia cerita apa perbezaan dia. DNA adalah polinukleotida yang berpintal membentuk helix ganda 2. Okey. Apa dia polinukleotida berpintal? Ni dia. Okey. Ni satu nukleotida. Okey, dia ada fosfat, gula pentos dan base bernitrogen. Lepas tu dia gabung dengan polinukleotida yang lain. Dia bergabung dengan nukleotida yang lain. Jadi kita tak panggil nukleotida lah, sebab banyak nukleotida, kita panggil polinukleotida. Okey, dalam ikatan helix ganda 2 maksudnya ni satu rantaian, ni satu rantaian. Jadi dia ada dua jenis rantaian. So bila ada dua rantaian, dia kena ikat lah. Macam mana dia nak ikat? Dia ikat dekat base bernitrogen dia. Apa ikatan dia? Ikatan hidrogen. Ni base bernitrogen . Base bernitrogen, A dia akan pasang dengan T, C dia akan pasang dengan G. Okey, sama ada T pasang dengan A atau A pasang dengan T. Tapi mereka ni takkan tukar pasangan dah. Okey, bila mereka berpasangan, mereka akan diikat dengan ikatan hidrogen. Sebab tu satu rantaian boleh ikat dengan satu rantaian, kita panggil sebagai helix ganda 2. Okey. So
Apa itu RNA pula? RNA polinukleotida juga, tapi tunggal, dia bukan ganda dua dan dia lebih pendek. Okey. Dalam RNA dia ada sama dengan DNA, cuma dia tak ada tiamina, dia ada urasil. Okey, ada 3 jenis RNA. mRNA iaitu messenger RNA, RNA pengutus, rRNA, RNA ribosom, tRNA, transfer RNA iaitu RNA pemindah. Ketiga-tiga RNA ni membantu dalam proses sintesis protein, iaitu sama ada kita nak buat protein untuk gantikan enzim ataupun hormon dalam badan kita. Okey. Yang ni kita dah belajar dah dulu. Okey, ni saya tunjuk dah. Okey, ni beza antara RNA dengan DNA. RNA dia ada satu saja polinukleotida yang tunggal. DNA dia ada 2 polinukleotida yang bergabung secara yang bergabung dengan ikatan hidrogen kat tengah ni. Okey, so dia membentuk helix ganda 2. Okey, awak tengok base bernitrogen dia tu dia gabung dengan padanan dia tu. Okey, lepas tu dia punya susunan dia nampak tak? C, G, C, A, T, A. Okey, susunan base bernitrogen ni lah yang tak sama antara awak dengan kawan awak. Bila susunan ni tak sama, dia membentuk kod yang berbeza. Jadi dia akan menentukan pewarisan yang berbeza. Okey, maksudnya awak dan kawan awak berbeza dari segi warna kulit, warna mata, jenis rambut. Okey, so disebabkan oleh susunan base bernitrogen kita yang berbeza. Sekali lagi cikgu terang. Okey, kerana berbeza, kenapa jadi macam tu? Okey, kita tengok lagi. Okey, bagaimanakah perkembangan organisma seperti warna mata kita dengan ketinggian kita berlaku? Okey, kita tahu kan dalam satu kelas mesti ada orang yang rendah, ada orang yang tinggi, ada orang yang kulit putih, ada orang yang mata biru, ada orang yang mata coklat, ada yang rambut kerinting, rambut lurus. Okey, so disebabkan oleh susunan base bernitrogen berbeza dalam DNA itu. Okey, so kita tahu DNA tu dia duduk dalam nukleus dalam sel kita. Jadi tak sama dengan orang lain. Okey, DNA penting sebagai pembawa maklumat pewarisan sebab dia nak tentukan ciri dalam suatu organisma hidup. Okey, kalau pokok dia nak tentukan ciri pokok tu, jenis daun dia macam mana, akar dia macam mana, buah dia macam mana. Okey, buah masam ke, buah manis ke. Okey, so DNA ada kod genetik yang dibawa oleh base bernitrogen. Kan saya sebut tadi, base bernitrogen yang ni base bernitrogen ni yang susunan kod ni, dia bawa kod genetik kita. Okey, jadi kod genetik ni kita nak guna untuk sintesis polipeptida yang akhirnya membentuk protein. Maksudnya di sini daripada kod genetik dekat base bernitrogen tadi, kita boleh ambil kod dia untuk hasilkan polipeptida tu kan adalah daripada peptida daripada dipeptida. Dipeptida kan daripada asid amino, iaitu unit asas protein. Okey, kod genetik ditulis sebagai satu urutan 3 base. Maksudnya dia ada 3 base je untuk satu kod. Contohnya A, G, C dapat satu kod. Okey, U, A, T contoh dapat satu kod. Okey, so dia 3 dia tak mau 4 ke 5 ke, dia tak mau, dia nak 3 base je. 3 base dapat satu kod. 3 base dapat satu kod asid amino. Okey, saya tunjuk gambar saya nampak. Okey, macam mana sintesis protein ni terbentuk? Okey, urutan 3 base DNA biasanya disusun dalam A, G, C dan T. Okey, ditranskripsi ni maksud ditranskripsi ni disalin. Jangan risau, sekejap ada gambar lagi. Okey, disalin kepada kodon mRNA iaitu messenger RNA. Okey, sekejap saya terangkan disalin macam mana. Okey, bila disalin, dia akan translasikan. Translasi itu maksudnya terjemahkan kepada bentuk asid amino. Okey, contohnya kalau kod AUG, nama asid amino dia methionina. Kalau kod CGA, nama asid amino dia arginina. Kalau kod UAC, nama asid amino dia asid amino tirosina. Okey,
asid amino ni dia susun, dia gabung membentuk satu rantai polipeptida. Urutan nukleotida dalam DNA menentukan urutan asid amino dalam rantaian polipeptida yang membina protein yang berkaitan. Okey, maksudnya urutan base bernitrogen, okey, urutan base bernitrogen kita ni menentukan urutan asid amino dalam protein dalam badan kita. Kenapa? Kan saya kata tadi 3 kod ni dia tentukan satu asid amino. Okey, 3 kod yang bawah ni dia tentukan satu asid amino. Badan DNA kita dengan orang lain tak sama. Mungkin orang lain asid amino yang ni yang lain, ni asid amino ini yang lain. Okey. So kemudian ni gambar contoh dia senang sikit. Contohnya ni DNA dalam badan kita, dalam sel kita. Kita nak salin kod DNA kita. Kita ambil satu rantaian ni, kita salin. Kita nak salin, kita tak boleh salin dalam bentuk DNA. Kita kena salin dalam bentuk mRNA, messenger RNA. Sebab kita nak bawa maklumat tu. Okay, DNA ni dua rantaian ganda 2. Kita nak satu rantaian je. Untuk sintesis protein, kena ada mRNA. Kena ada RNA, tak boleh DNA. Jadi untuk jadikan dia RNA, kita kena salin maklumat dalam DNA. Faham tak? Okay, so contohnya, kod base bernitrogen dalam DNA dia ATG, CGG, TAC, TTA. Kita salin yang ni. Yang atas ni biar pilih dulu. Tu cerita lain lah. Kita nak cerita hak bawah ni dulu. Hak atas tu kita salin lain pula nanti. Okay. So, bila kita nak salin daripada DNA, A kita salin A. T kita salin U. Sebab apa? Dalam RNA tak ada U. Tak ada T. Jadi dia ganti dengan U. G dia salin G, C dia salin C. Okey, G salin G, G salin G, T salin U. Okey. So bila dia dah salin mRNA ni dia dah dalam bentuk mRNA, dah salin dah. Bila dah salin, kita kena terjemahkan dulu. Okey. So dia terjemahkan dalam bentuk macam mana? Okey, diterjemahkan oleh ribosom. Maksudnya ribosom dalam sel kita tu dia ambil mRNA ni, dia nak terjemahkan maksud mRNA tu apa dia. Kan kita tahu fungsi ribosom adalah mengsintesis protein. Okey. Jadi untuk dia buat protein, dia kena salin kod mRNA dulu. mRNA ni dia dah bawa maklumat dah nak buat protein jenis apa. Cuma ribosom ni dia kena salin lah. Dia kena faham lah apakah maklumat yang disalin oleh RNA daripada DNA tadi. Contohnya, dalam RNA tadi ada kod AUG. Okay. AUG ni ribosom akan salin. Kod AUG adalah kod asid amino metionina. Kod CGG adalah kod asid amino arginina. Okay, kod ini adalah asid amino tirosina. Sampai rantaian habis. Sampai panjang-panjang tu lah. Okay, kod 3 ni kod asid amino leucin. Lepas tu ribosom dia akan gabungkan ni satu asid amino dengan asid amino yang kedua dengan asid amino ketiga membentuk satu rantaian polipeptida. Jadi polipeptida awak tak sama dengan polipeptida kawan awak sebab kod base bernitrogen awak tu tak sama. Faham? Okey. Jadi yang itulah yang akan menyebabkan kita tak sama dengan ciri-ciri kita tak sama dengan kawan kita. Okey, ni kod dia. Kalau dia kod, contoh kalau kod salin UCU, nama asid amino dia serine. Kalau kod UAU, nama dia tyrosin. Tak payah hafal. Nak bagi awak faham dia. Jenis kod 3 base tu menentukan kod asid amino nama apa. Contoh. Sebab asid amino ni dia ada banyak jenis. Gabungan asid amino yang berbeza tu membentuk polipeptida yang berbeza. Okey. Okey. Kepentingan asid nukleik yang lain. Okey, dia nak tunjuk kat awak. Okey, kita tahu DNA tu duduk dalam nukleus. Tapi kita tak tahu macam mana bentuk dia. Okey, rantaian polinukleotida DNA ni, dia berpintar dengan protein histone dalam nukleus kita. Protein histone ni, dia tak ada maklumat genetik.
Dia hanya satu protein yang membolehkan DNA itu berpintar dekat dia. Okey, molekul DNA dengan protein histone membentuk satu nukleosom, iaitu macam benang-benang lah. Jadi benang-benang ni dia akan berpintar membentuk satu struktur kromosom. Jom kita tengok gambar. Okey, satu ni kromosom. Dia duduk dalam nukleus kita. Okey, nukleus duduk dalam sel kita. Dalam kromosom dia ada satu pintalan ni lah. Bila kita rungkai pintalan ni, kita akan dapat satu nukleosom. Dalam nukleosom ni, kita rungkai lagi, kita dapat ada protein histone macam bola tu, dia dililit oleh satu benang warna hijau. Benang warna hijau tu lah DNA kita. Faham? Okay, so histone ni dia tak ada bawa maklumat genetik. Dia hanya protein yang untuk membenarkan DNA tu lilit dekat dia saja. Okay, bila dia lilit, dia senanglah nak kumpul-kumpul jadi satu kromosom. So DNA kita ni dalam ni ada gene. Gene tu pewarisan. Gene tu maksudnya kod genetik kita lah, iaitu base bernitrogen yang berbeza tadi tu. Okay, so itu sahaja dia nak terang kat awak. Setakat tu saja tentang asid nukleik. Baca, kalau tak baca buku tak faham juga, ulang tayang video cikgu ni sampailah awak faham. Kemudian jawab modul yang cikgu dah bagi tu, habiskan sampai tajuk 4 ni lah. Okay, so itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi.